maju. Yalah. Jadi kalau macam kita sendiri, kalau kita ada kesungguhan dan orang cakap tu apa, kebolehan kan, kita usaha sendiri, saya rasa pun boleh berjaya juga bang. Boleh, tapi orang kita banyak dimomok-momok oleh sejarah lampau kan. Dan diorang terbawa-bawa sampai diorang sendiri tak boleh membangunkan sejarah ataupun diorang sendiri boleh bikin sejarah. Dan dia sentiasa akan berpatah balik. Sebab ni adalah momokkan yang hebat. Kita tahu benda tu benar ataupun tidak benar. Kita tahu benda tu. Dan benda tu sampai lamanya sejarah tu sampai jadi mitos. Tapi kenapa kita perlu kita berbalik ke sana dan kita mengangkat benda yang dah kat belakang? Kenapa tak kita ni yang bersama-sama bikin sejarah? Untuk benda-benda yang Untuk budak yang akan datang yang ke depan tu, berani juga macam kita bikin sejarah. Maknanya janganlah buat sejarah yang benda yang tak bagus kan. Kenapa kita perlu angkat benda yang satu benda yang boleh dikatakan sia-sia, kita banggakan dengan benda tu. Tapi bila kita tegur, tak terima. Kan? Maknanya kadang-kadang sejarah tu sendiri memang ada orang bercakap kalau kita tak tengok sejarah tu, kita akan sejarah tu akan berulang kembali kan. Sejarah mungkin berulang. Sejarah tu akan berulang kembali kalau kita tak ambil tahu pasal sejarah. Maknanya sejarah tu akan berulang kembali. Memang berulang kembali sebab kita tak bikin sejarah. Jadi penting ke bang sebenarnya kalau kita nak tahu sejarah untuk kita ke depan? Ataupun tak perlu dan kita buat sejarah sendiri? Sejarah tu penting, memang penting. Tapi kadang-kadang ada orang yang bijak pandai mendidik ataupun menyampaikan dengan gaya yang seolah-olahnya membunuh perjalanan orang yang lebih muda daripada dia untuk buat sejarah. Sebab dia dimomokkan tentang sejarah yang dah zaman nenek moyang kita, benda cerita yang sama. Jadi kenapa cerita yang baru tu mana? Kan? Sebab tu sejarah yang lama tu akan berulang kembali. Kalau benda tu tak baik, sejarah yang tak baik tu akan berulang kembali. Sebab apa? Sebab generasi yang di depan tu telah dimomokkan supaya takut ataupun fokus saja pada sejarah yang duduk kat belakang ni. Sampai tak tahu apa yang nak bikin sejarah apa yang perlu ada di depan. Sebab sejarah tu kita yang patutnya yang kena buat. Bukan orang yang penjajah tu sendiri yang nak perlu buat setelah dikatakan dia meninggalkan tanah ni. Sedangkan mereka sampai sekarang bikin sejarah. Sebab mereka dah tanam dogma dalam bentuk sejarah tu sendiri. Dan kita akhirnya kita didendangkan orang lama tentang sejarah. Akhirnya orang hanya menoleh ke belakang je. Betul juga abang, kalau nak ikutkan pasal negara-negara maju yang ada sekarang, semuanya sampai ke sekarang pun buat sejarah. Sampai ke sekarang pun sampai naik ke bulan. Akhirnya kerana sejarah tu sendiri, majoriti yang boleh katakan tak terbuka minda dia akan membunuh orang yang nak buat sejarah. Berlaku tempat kita. Siapa yang nak buat sejarah je, tak boleh. Dia tak boleh pergi, tak boleh ke mana tu. Sebab sejarah mengatakan macam ini. Engkau jangan buat macam ni. Engkau ni buat kerja gila ke apa? Kenapa awak cakap macam ni? Sebab sejarah mengajar kita macam ini. Maknanya sejarah apa benda ke orang ni? Jadi tak boleh nak buat ni lah. Kita tak boleh nak create isteri baru. Maknanya macam orang tanya orang dulu kenapa sejarahnya hebat. Sampai terpukau orang yang generasi kita ni, terpukau di belakang. Kita terpukau dan kepala kita hanya tertoleh ke belakang je. Kita langsung tak boleh nampak apa benda tu kat depan. Akhirnya kita ditipu kuasa lain yang buat kerja kat depan tu. Kan? Kan. Maknanya kita kena tipu. Banyak benda. Ini benda tu just kita ambil iktibar dah cukup lah kan. Kalau sejarah ni ambil iktibar, benda tu dah cukup. Ni bentuk apa ni? Okey. Ya, sebab skrin ni dia terbalik kat situ kan. Jadi nak baca komen pun kena teling sikit kepala. Okey. Jadi nak kita
Akhirkanlah perkongsian kita semakin panas bang. Kita punya Jadi, merapu ni. Kita punya merapu ni. Jadi kalau nak apa orang cakap, nak bertanya apa, boleh je direct DM apa yang ada. Jadi setakat ni je lah kita punya perkongsian. Mungkin yang akan datang kita akan buat perkongsian yang lain. Mungkin di sini jugalah di Press Art. Kita tengok nanti macam mana. Alright, so Dan aku ada juga pesanan nak berkongsi. Maknanya kalau kita nak maju, kita kena berlapang dada lah. Kalau benda tu kita dah amalkan, kita tak ke mana pun, tak boleh membangunkan kita punya intelektual pun, kita jangan menyalahkan siapa-siapa kan. Bila orang cakap boleh berkongsi-kongsi pendapat, jangan kita dah duduk pada ideologi dan benda tu boleh merosakkan kita punya budaya. Maknanya kita bikin sejarah lah kan. Kita bikin sejarah lah. Sejarah yang macam mana? Sejarah yang orang yang kat depan nanti boleh ambil lagi, boleh guna pakai untuk diorang jalan lagi ke depan kan. Bukan satu sejarah yang menakut-nakutkan orang sampai orang stuck blank tu kepala otak dia. Sampai manusia tu memang, maknanya sampai sekarang manusia tu tetap, dia orang yang nak berkuasa ni, dia tetap bunuh mina-mina orang masyarakat supaya masyarakat just ikut je. Dan kita nak buat pun buat lah benda yang orang cakap, benda yang ada faedah lah untuk orang ramai kan. Tu yang baik lah. Dia bila nak cakap pasal faedah ni bang, apa yang saya nampak sikit kan, kadang-kadang ada benda yang kita nak menyampaikan yang memang betul-betul berfaedah kepada masyarakat lah. Tapi bila kita nak letakkan satu benda tu, macam tu nak buat acara lah bang kan, diorang lebih memandang kepada berapa ramai orang yang akan datang. Macam tu, okay, kalau setakat 10 orang, 20 orang yang akan datang kan, ataupun seorang dua yang akan datang, tak payah nak buat apa-apa acara kan. Tapi padahal benda nak disampaikan tu adalah sangat-sangat penting. Kan bang? Itu budaya tu. Itu budaya bang. Dah jadi budaya. Jadi budaya. Sebab pada saya lah, pendapat saya secara personal lah bang kan, kalau macam satu acara tu, kalau kita buat ataupun saya buat kan, tak dapat 100 orang, kalau dapat yang datang tu 10 orang, dan daripada 10 orang tu, seorang tu dapat apa yang kita cuba nak sampaikan dan terinspirasi daripada apa yang cuba nak disampaikan, itu pada saya dah cukup baik daripada ada 1000 orang tapi tak ada seorang pun yang dapat nak apa, kosong je lah. Kosong je bang, balik dengan kosong. Tak boleh balik dan berfikir apa benda yang daripada setakat hiburan saja kan. Jadi benda tu tak best lah. Pada saya benda yang paling best ataupun matlamat tu tercapai pada saya bila dalam buat satu acara, dapat seorang daripada mungkin 1000 orang atau 100 orang yang datang, dan dia terinspirasi untuk lebih berjalan kepada depan. Sebab pada saya, zaman saya akan habis kan. Perlukan ada kelangsungan, perlukan kelestarian. Jadi orang-orang muda mungkin lebih boleh terinspirasi daripada benda-benda yang kita buat sekarang kan. Mungkin dia apa yang dia nampak daripada segi apa yang kita buat sekarang, dia dapat benda yang boleh buat lebih baik kan, daripada apa yang kita mampu sekarang ni, setakat daripada akal dan pemikiran yang sekarang kan. Kita tak tahu pada generasi yang akan datang tu macam mana bang kan. Itulah banyak juga kita dah merapu punya malam ni. Sebab biasanya kalau macam dengan nak jumpa Abang Ahmad ni sangat-sangat susah. Sangat susah. Dia selalu tak free. Pada malam ni pun kira pun dah buat appointment, kira pun bernasib baik lah Abang Ahmad ada masa yang terluang sikit. Abang Ahmad tak tidur lagi bang Tu lah. Belum tidur lagi bang daripada semalam Semalam lagi. Daripada semalam lagi. Sebab dia dalam daripada segi proses ni adalah proses dia, cara dia untuk membuat penulisan lah bang. Novel. Untuk penulisan novel dia. Dan dijangka siap pada tahun ni dan akan di-launch untuk tahun hadapan lah. Alright. Nanti kita, mungkin pada waktu tu nanti kita akan buat satu lagi live IG ke bang. Sebab aku bila novel tu siap, aku akan musafir. Abang akan Aku akan musafir bawa buku tu. Abang akan pusing mana bang? Mana yang aku sampai, mana yang aku bergerak, mana yang aku berhenti tu, aku akan jual buku tu. Okey, macam tu. Aku akan edarkan lah buku tu sampai aku musafir. Aku pun tak berani cakap
Orang cakap di mana kereta tu berhenti nanti lah. Okay, so setakat tu je lah kita punya perkongsian pada malam ni. Alright, apa lagi bang? Tu je bang Itu je, maknanya kalau ada orang terasa tu minta maaf kan. Aku pun dulu macam gini juga, aku pun pernah ada termakan ataupun tertanam ideologi yang tak berapa bagus. Tapi apabila kita belajar, kita berguru, kita belajar dengan orang-orang yang bagus-bagus, orang yang berkualiti, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang aku teruskan perjuangan ni untuk zaman-zaman generasi yang akan datang. Kan, benda tu menjati dirikan aku supaya memandang generasi akan datang, dan ini adalah satu pengorbanan. Tapi kepada yang tak boleh terima tu, kau kena fikirkan apa anak cucu kau nak jadi. Kalau kau masih bangga-banggakan dengan ideologi yang kau sendiri pun tak maklum, kan? Jadi tak malu ke nanti dengan anak cucu nanti? Kan? Maknanya itu je aku nak pesan. Nanti jangan sampai keturunan kita cakap, apalah moyang aku dulu macam gini kan. Kan? Maknanya tak bagus macam gitu kan. Maknanya kita, mana yang boleh kita belajar lah kan. Tak semua, memang tak semua perfect. Aku pun tak perfect. Tapi inilah peluang untuk aku berkongsi apa yang boleh. Maknanya asam garam hidup ni memang kena tempuh lah kan. Kita kena berkorban. Daripada benda yang tak baik tu kita kena korbankan. Kita kena ambil benda yang baik untuk kita memberi kepada generasi yang akan datang tu, anak cucu, cucu cicit kita tu, benda yang baik-baik. Kalau kita tak baik pun, takkan kita nak bagi orang benda yang tak baik. Maknanya fikir-fikirkan lah kan. Selamat beramal. Assalamualaikum. Renung-renungkan, okay. Renung-renungkan lah. Alright, okay. Terima kasih kepada semua yang join. Okay, kita end kita punya live pada malam ni. Okay, terima kasih.